Bapa, kami perlu akan pertolongan-Mu dalam mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. 神啊，我们今天早晨要聆听你的话语，我们可需要你的帮助。 Tolonglah ya Bapa, kedua hamba-Mu dan juga jemaat-Mu sekalian. 求你帮助你两位仆人，还有每个信徒们。 Kami semua adalah anak-anak-Mu yang butuh akan firman 我 Tuhan, 们每个人都是你的儿女，我们何等需要你的话语， yang menguatkan kami 能够兼顾我们， sekaligus juga akan menuntun kehidupan 也 kami. 再次带领我们前面的生活。 Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami mengerti dan melakukannya. 当让圣灵帮助我们，给我们力量的时候，我们可以明白，可以遵守。 Bapa, terima kasih. 谢谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yosua pasal 11. 我们今天要从这个约书亚记第11章来一同学习神的话。 Ayat 16 sampai ayat 20 akan kita baca bersama-sama. 16节到第20节，我们要一同来念。 Ya. Pertama bacakan dalam bahasa Mandarin dulu, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 约书亚记第11章16节到第24节，约书亚夺了那全地，就是善地、一带南地、各山全地、高原、亚拉巴、以色列的善地和山下的高原，从上西尔的哈拉山，直到黑门山下，黎巴嫩平原的巴利加的，并且擒获那些地的诸王，将他们杀死。约书亚和这诸王战争许多年了，除了欺骗的西魏人之外，没有一城与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯，正如耶和华所吩咐摩西的。 Ayat 16 sampai 20. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lalu Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们读经到此为止。凡是读了神的话、遵守的人，是一个有福的一个人。 Saudara, kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu rancangannya terbaik. 那么今天呢，我们要一同学习一个题目，就是他的旨意是最美善的。 Saudara, kita harus menyadari dan mempercayai hanya rancangan Tuhan yang terbaik. 我们必须要确信，只有神的旨意是最美善的。 Kita tahu, saudara, alam semesta itu begitu indah dan teratur. 我们知道，我们看见神所造的宇宙万物造的那么的美好。 Dan kalau kita perhatikan dengan baik, 若是我们仔细看的话， kita pasti percaya ada yang menjadi sumber, 我们一定要肯定的，像是一定有它的来源的， ada yang menjadi penyebab, 有一个源头，有一个原因的。 ada yang mengatur semuanya, 那么有人在那边掌管一切的， bahkan bertujuan. 而且是有目的的。 Itulah yang Thomas Aquinas katakan. 那么是多马斯所承认的事情。 Saudara, kita jangan mengira bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak semuanya berguna. 那么我们千万不要以为上帝所造的没有一样是有用处的。 Saya katakan semua yang diciptakan Tuhan
pasti berguna. 那么我们说呢，上帝所造的任何一样都是有用处 Kalau 的。 manusia mengatakan ada yang tidak berguna karena manusia belum tahu apa kegunaannya. 那么若是人在那们说没有用处，那么因为人还不了解它的用处是什么， Mungkin saudara berpikir pasir itu tidak berguna. 那么可能你以为这个泥沙不重要， Pasir itu membuat mata kita kalau masuk ke mata, aduh sakit sekali. 那么呢，泥沙若是进到我们的眼球，会造成我们的眼睛不舒服的、 Ya, 痛的。 kalau bahasa Jawanya kelilipan begitu ya. 那么我们是造的我们的眼睛痛了， Aduh sakit sekali. 很痛的。 Pasir ini nggak berguna. 那么这个泥沙好像没有用处一样。 Kata siapa pasir tidak 那么 berguna? 谁说呢？这个泥沙没有用处呢？ Saudara, kita membangun rumah, kita membutuhkan pasir sebagai No, campuran dengan semen. 我们建造房屋的时候，我们也需要泥沙跟水泥这个掺在一起。 Saudara, kita berpikir batu tidak berguna. 那我们也以为石头没有用处。 Apalagi kalau orang melempar kita dengan batu, waduh bahaya sekali. 那么更尤其当别人在那边把石头丢在你身上，哇，很危险 Tapi 的。 sudah kita membutuhkan batu-batu untuk membangun dasar rumah, 而 bukan? 是我们也岂不是也需要这些石头来建造我们房屋的地基吗？ Saudara, pasir dan batu itu sepertinya nggak ada harganya. 那么呢，这个泥沙和石头好像没有价值一样。 Tapi ketika saudara mau membangun rumah, pasir dan batu itu ada harganya. 但是当你要建造房屋的时候，那么这个泥沙和这个石头是有用处的。 Jadi saudara, kalau manusia mengatakan tidak ada gunanya, karena manusia belum tahu dan dia masih bodoh. 所以，若是人在那边说没有用处，因为人还不知道其用处。 Tapi sebagai manusia ciptaan Allah, 那么，人是上帝所造的， kita harus mencari hikmat Allah. 我们必须要寻求上帝的智慧。 Kita harus mengerti bahwa semua yang dicipta oleh Tuhan pasti ada gunanya. 那我们必须要明白，上帝所造的每一样一定有用处的。 Saudara, manusia dicipta oleh Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan. 那我们知道，上帝创造人类是为着让人可以为上帝行他的作 Kan 为， itulah Tuhan tempatkan manusia di atas muka bumi ini. 所以上帝就把人安置在这个地球上。 Sampai Tuhan mengatur batasan-batasannya. 甚至于上帝也在那边安排他的这个界限。 Ya, keturunan Nuh lah yang ditentukan oleh Tuhan dari Sem, Ham dan Yafet itu untuk pergi ke seluruh dunia. 那么呢，就是挪亚的后代，还有三含野妇，他们到全球去。 Ya, saudara, itulah yang disebutkan dalam Alkitab. 这是圣经里面所讲述的事情， Itu juga yang berlaku bagi orang Israel. 也是对以色列人来说的。 Saudara, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel pada zaman itu tanah Kanaan. 上帝就把这个迦南美地赐给当时的以色列民族。 Nah, sekarang banyak orang Kristen masih memahami perjanjian lama. 那么现在还有很多基督徒还了解这个旧约圣经的， Seolah-olah bangsa negara Israel sekarang itu adalah bagian dari Israel zaman dulu. 那么就好像现在的以色列是过去的以色列民族的这个地， Seolah-olah saudara, seolah-olah itu adalah tanah untuk mereka selama-lamanya. 那些地是永恒，就是赐给他们的地。 Sehingga ada orang Kristen yang masih terus membela walaupun sekarang masih terus berperang. 那么甚至有很多基督徒不断在那边维护，虽然现在不断的有战争发生。 Saudara, saya pernah terpengaruh dengan pemahaman itu. 那么我也曾经为这些了解而受到影响。 Tetapi saudara dan saya harus mulai hapuskan itu 我 semua. 们必须要把这些观念除掉， Karena semua sudah digenapi dalam Yesus Kristus. 因为一切在基督耶稣里已经完全的成全了。 Ya, bahwa Yesus Kristuslah adalah Israel yang sejati. 那么耶稣基督是完全的这个以色列，真正的以色列人， Tidak ada lagi Israel secara kedagingan itu sejati. 所以也没有在这个肉体以外的这些以色列了。 Israel sejati hanya ada di dalam 那 Yesus 么 Kristus. 真正的以色列是在耶稣基督里面。 Itu kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita adalah bagian dari Israel rohani. 那么若是我们是属于基督耶稣的人，那么我们是在属灵上是属于这个以色列真正的以色列人的境内。 Nah, saudara, kalau kita belajar kitab Yosua,
这是我们学习约书亚记。 Memang kita akan mempelajari masa lalu di zaman Yosua itu. 不错，我们要回到过去这个约书亚时代的情况。 Memang pada waktu itu bangsa Israel karena menjadi bangsa yang diperbudak tidak punya tanah. Mereka diperbudak di Mesir. 那个时候以色列民族他们还是住在埃及地，他们是成为奴隶的。 Kalau memang orang-orang di Kanaan itu diusir semua, 就是把那些迦南人完全赶住掉的话， bahkan saudara bukan itu saja, tapi juga direncanakan dibunuh semuanya. 那么甚至把他们全部都杀灭的话， Kalau kita belajar dari kitab Ulangan, 这是我们从这个民数记在那边学习的话。 kita sudah khotbahkan itu di tahun yang lalu. 那么上一年我已经在那里讲述了。 Tuhan mengatakan kepada bangsa 那 Israel, 么上帝对以色列民主说 Aku berikan tanah Kanaan itu 那么我把这个迦南地给你， bukan karena kebaikanmu, 不是因为你的好处， tapi karena kejahatan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. 乃是因为迦南的那些恶行所带来的。 Dan kalimat terakhir dari Tuhan, 那么上帝所给他们的最后的一句话， kamu bangsa yang tegar tengkuk. 那么你是一个顽梗的百姓。 Jadi sudah Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa 那 Israel. 么现在上帝把这个迦南地赐给以色列民族， Karena Tuhan mau menggenapi janji Tuhan kepada Bapak Abraham, 因为上帝要这个成全他对亚伯拉罕所起的应许， kepada Yakub, 对雅各的应许。 bahwa keturunannya akan mendapatkan tanah perjanjian. 那么你的后裔要这个承受这个上帝所给他的应许美地， Jadi karena Tuhan, 是因着上帝， bukan karena bangsa 不 Israel. 是因着以色列民主的。 Nah, orang Kristen harusnya mengerti ini. 所以我们基督徒应该了解这点。 Kita diselamatkan karena anugerah. 我们是因着恩典而蒙恩得救 Bukan 的， karena saya, bukan karena kita. 不是因着我。 Kita ini sering GR, gede rosok. 我们常常就是感到很自 Oh, 傲， seolah-olah kita diselamatkan karena kebaikan kita. 好像看起来我们能够得救是因着我们的身上的好处， Karena kita melakukan sesuatu sehingga seolah-olah Tuhan harus kasih upah kepada kita. 因为我们已经做了一切的美事，一切上帝要给我们奖赏。 Itu semua pikiran yang salah. 那么这一切都是错误的想法的。 Bahkan saya katakan itu kemungkinan dari setan. Saudara. 那么甚至于我说，可能是从魔鬼来的思 Karena 想。 seolah-olah sudah setan ingin kita menjadi seperti Allah. 那么就是使人能够很想成为上帝。 Padahal kita ini semua orang berdosa. 其实我们都是罪人的。 Jadi saudara yang kasih Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹 Sekali 们， lagi bangsa Israel diberi tanah perjanjian. 所以我在说，上帝把这个把应许之地赐给以色列民族， Bukan karena kebaikan bangsa 不是因 Israel. 着以色列民族的好处， Bukan juga karena seolah-olah mereka itu bangsa pilihan. 也并不是因着他们是上帝的贤民， Dalam arti bangsa pilihan karena ada kebaikannya. Tidak. 因为他有好处，所以上帝特别拣选他，不是的。 Saudara, kalau Israel dipilih, 那么，若是我们看以色列人， bukan karena Israel baik, 不是因为以色列人好， tapi karena Tuhan yang mau pilih. 因为是神要拣选他们， Itulah kita tidak boleh berbangga. 所以我们千万不要自豪。 Ya, begitu pula kita yang dipilih Tuhan. 更何况我们已经蒙上帝拣选的 Kita nggak 人， boleh pernah berbangga. 我们千万不要因着这样而感到很自 Kita 豪。 hanya boleh bersyukur. 我们只能够向神感恩。 Tuhan, siapa saya? 神啊，我到底是谁？ Siapa kita? 我到底是谁？ Kalau engkau memilih saya, 如果你拣选我， kalau Tuhan memilih kami, 如果神拣选我们的话， bukan karena kebaikan 不 kami. 是因着我们身上的好处， Karena itulah kita harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu baik karena ketetapan Tuhan. 我们必须要了解，上帝所定的都是美善的，因为是上帝所定的。 Saudara, sekali lagi saudara, kita percaya bahwa rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan kita. 所以让我们确信，上帝在我们身上都有他美善的旨意。 Ayat 20 adalah ayat kunci yang sangat penting. 那么22节是一个要节， Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel,
supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 20节说，因为耶和华的意思是要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯，正如耶和华所吩咐摩西的。 Saudara, ayat ini ayat kunci yang harus kita pahami dengan tepat. 所以这节经文是一个要诀，我们必须要了解的。 Kita melihatnya seolah-olah, aduh, kok Tuhan memang sengaja ya 那么我们看起来好像上帝怎么特别故意这么做呢？ menyebabkan hati bangsa-bangsa Kanaan itu menjadi keras supaya dipunahkan. 所以造成他们的心灵那么的刚硬，以至于他们能够是上帝能够灭绝他们。 Saudara, jangan mudah untuk tergoda dengan pemikiran yang mencurigai Tuhan. 那么我们千万不要对神起怀疑的心。 Sekali lagi, saudara dan saya tidak boleh mencurigai Tuhan. 所以今天你我不可以怀疑我们的神。 Saudara, kalau antar manusia bisa saling curiga. 那么若是人与人之间可能会起怀 Saya 疑的， curiga kepada saudara, 所以我今天对你起怀疑， saudara curiga kepada 今 saya. 天你也是对我们有起怀疑。 Itu hal yang normal 那么 soalnya. 那是很正常的现 Karena 象， kita manusia berdosa. 因为我们人是犯罪的人。 Ya. Tapi kalau Tuhan yang begitu baik, 但是若是我们的神那么良善的神， kita mencurigai Tuhan, 我们怀疑我们的神， itu kebangetan. 那么我们是太过分了。 Saudara yang kasih oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， Mari kita lihat bersama-sama mengapa rancangan Tuhan itu terbaik. 所以让我们再回头来看，为什么上帝的计划是那么的美善呢？ Karena Tuhan punya ketetapan. 因为上帝有他的主权在那边决定。 Saudara, Tuhan menentukan semua makhluk ciptaan menjadi seperti apa. 那么上帝有主权在那边界定他所造的每一样东西成为怎样的一个人。 Seperti bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu. 那么就好像是在迦南地的那些人， Yaitu Tuhan sudah menentukan bahwa mereka harus dimusnahkan. 上帝已经界定了，就是他们必须要被灭绝， Karena mau dimusnahkan, 因为要灭绝他们， hati mereka menjadi semakin keras. 所以造成他们的心变成更加的刚硬。 Wah, saudara, kita berpikir, waduh kalau gitu hati saya jadi keras karena Tuhan ya. 那么若是这样子的话，那么我现在心很刚硬，是因着上帝吗？ Tidak, saudara. 不是的。 Tapi memang saudara, ketika saudara dan saya melawan Tuhan, 但是是的，当你我在那边反抗神的时 kalau 候， Tuhan membiarkannya, 若是上帝任凭我们的话， maka kita semua akan menjadi semakin keras. 那么会造成我们更加变得刚硬。 Saudara, itu hal yang pasti. 那么是肯定的事情， Itu aturannya Tuhan. 是上帝所定的。 Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, 那么上帝对亚当和夏娃说 kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, 那么你已经吃了善恶树上的果子， pasti mati. 一定死。 Itu jelas perintah Tuhan. 那么是上帝的命令是很清楚的。 Saudara, kita tidak bisa melawan ketentuan Tuhan. 那我们不能够在那边反抗上帝所定的。 Saudara, Tuhan telah membuat hukum alam. 那么上帝已经定了自然律， Ya, hukum alam ini kita tidak bisa lawan. 那么这个自然律我们不能够反抗它的。 Saudara, kalau saudara naik pohon 那么若是你今天爬上树的话， atau naik ke atap rumah, 或者是你爬上你的屋顶， kita harus hati-hati. 我们必须要小心， Jangan sampai terpeleset, 那么千万不要滑下来， terpeleset jatuh. 而是滑下来会跌倒的。 Jatuh sih bahaya sekali. 那么跌倒很危险。 Nah, itu namanya hukum alam. 那么是自然律， Ada gravitasi. 那么因为有地心吸力， Jadi kalau jatuh ya jatuh. 那么若是跌倒就跌倒了， Kita tidak bisa melawan itu. 我们不能够反抗它， Jadi karena kita tidak hati-hati, 因为我们不小心， nah, saudara jatuh. 那么跌倒了， Itulah ketentuan Tuhan 那么是上帝所定的。 bahwa kamu tidak berpegangan pada sesuatu, kamu naik ke atas, kamu jatuh.
因为你没有抓住坚固的，所以你爬上去，结果你跌倒了。 Ah, saudara, kita tidak bisa lawan. 我们不能够反抗它。 Kita jangan katakan salahkan Tuhan. 那么千万我们不要在那边错怪神。 Kenapa Tuhan bikin hukum gravitasi 那么为什么上帝在那边定这个地心吸力呢？ sehingga saya jatuh? 以至于我跌倒了。 Tidak bisa, saudara. 我们不能够这么讲。 Ya. Kalau semua alam semesta ini tidak diatur oleh Tuhan, 所以若是这个自然宇宙上帝没有管理的话 berantakan， 那么会变成乱七八糟了。 seolah-olah semua makhluk bisa berbuat sesuai dengan kemauannya 那 sendiri. 么所有的活物能够在那边按照他们的心意在那边行动。 Saudara, semua yang Tuhan atur itu baik. 那么上帝所定的都是好的， Tapi ketika kita melawan aturan Tuhan, 但是当我们在那边反抗上帝所定的话， maka menjadi tidak baik. 那么就成为不美好了。 Tidak baiknya bukan karena Tuhan, 那么不美好不是因着上帝， tapi tidak baiknya karena kita melawan Tuhan. 乃是因为我们在那边反抗神。 Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan berdaulat di dalam kekekalan. 那么上帝在永恒当中有他的计划 Semua 的， keputusannya tidak terselidiki. 他有主权，所以呢，他所定的我们都不能够了解的。 Semua jalan Tuhan tidak terselami. 那么上帝的这道路我们也不了解的， Saudara, kedaulatan Tuhan ini kita tidak bisa lawan. 所以呢，上帝的主权我们不能够反抗他。 Tuhan berdaulat atas alam semesta. 那么上帝在宇宙的方面，他有他的主权。 Tuhan juga sudah mengatur hukum-hukumnya, 那么上帝也已经在那边安排了他的自然律， termasuk semua hewan yang ada, 也包括里面的动物， termasuk semua bangsa-bangsa, 也包括所有的民族， bahkan setiap rancangan dalam hati manusia. 甚至于人心里的一切意念， Itu semua Tuhan berdaulat. 一切都是由上帝的主权来管理的。 Saudara, mari saya bacakan dari ayat-ayat yang ada. 所以让我们来看我们的经文， Amsal 19 ayat 21. 我们来看箴言书第19章第21节。 Banyaklah rancangan di hati manusia, 那么在人心中有很多的计谋， tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 那么唯有耶和华的筹算才能立定。 Saudara, kita harus percaya ini. 我们必须要相信这一切。 Mungkin kita misalnya hari Senin kita berencana ini itu. 那么比如说星期一我有计划要去那个地方，去别的地方。 Saudara membuka toko 那么今天你开店， atau saudara berbisnis, 或者是你做生意， mau ketemu si A si B. 那么你要跟某某人见面， Memang saudara merencanakan, 不错，你在那边计划。 tapi ingat keputusan Tuhanlah yang terjadi. 那么所有的一切计划是上帝在那边立定的才 Mungkin 能。 saudara berbisnis, 那么可能你在做生意， sudah rencana hari Senin mau ketemu klien yang dapat cuan besar. 那么可能你在那边你要见顾客， Wah, 可以 hati, 赚很多的钱。 wah, hati saudara sudah berbunga-bunga. 那么你已经在那边心花怒放了。 Mungkin pikirnya nanti saya mau kasih perpuluhan sama 那么可 Tuhan. 能你在那边说我要奉献1/4给上帝， Besok saya akan ketemu klien, waduh dapat cuan banyak. 明天我要见我的主客，我会赚很多的钱。 Saudara berpikir, wah ini karena saya ahli, 那么可能你在那边想，这个是因为我是专家， karena saya sudah mendekati orang itu, 因为我已经接近了那个人，接洽了那个人， sudah nego dengan 已 baik, 经跟他好好的接洽了。 harganya sudah oke. 那么价钱也已经定了， Dia juga mau order begitu banyak. 他也要在那边订很多的货。 Saudara, kita harus belajar menyerahkan kepada 我 Tuhan, 们必须要完全交托给上帝， karena Tuhan tahu semuanya. 因为上帝一切都知道的。 Saudara mungkin berencana begitu. 那么可能你有这样的计划， Tiba-tiba sudah misalnya minggu sore, 那么忽然间呢，星期天下午， mungkin klien itu akan diatur oleh Tuhan sedemikian. 那么可能那个住客，上帝已经安排了他这样做了。 Ya mungkin Tuhan mau kasih apa ya, saya Karena- tidak tahu.
他在那边做什么，我们也不了解， Sehingga membuat rencana saudara untuk besok itu semua batal. 以至于他所定的明天跟你见面的时间，全部都完全取消了。 Ingat saudara dan saya harus mengakui kedaulatan Tuhan. 所以必须要记得，上帝的主权。 Sehingga kalau hatinya tidak bersandar kepada Tuhan, 所以若是我们的心没有依靠神， ya, misalnya besok itu dibatalkan sama Tuhan 比如说明天见面取消了， karena tidak bergantung sama Tuhan, 因为没有信靠神， saudara bisa ngomel-ngomel sama 可 Tuhan. 能你会在那边埋怨神。 Tuhan gimana sih? 上帝怎么一回事呢？ Saya sudah berjanji mau ngasih perpuluhan. 因为我已经应许了，我要奉献10分之 Kalau 一给 saya 神。 dapat cuan besar, kan nanti perpuluhan juga untuk Tuhan. 那么，若是我得到大的利益的话，赚很多的钱，那么岂不是10分之一也同样会 Saudara, sekali 多吗？ lagi, saudara belum tentu. 那么也不一定的。 Kalau saudara sudah dikasih cuan besar pun belum tentu saudara kasih perpuluhan kok. 那么可能上帝给可能你得到利益，也可能你不把10分之一 Tuhan 给上 tahu 帝。 hati kita. 所以上帝很了解你的心意 Kita ini 的。 serakah atau tidak? 你是不是一个贪心的人吗？ Kita itu orangnya itu egois atau 是 tidak? 不是自私的人吗？ Tuhan yang tahu. 只有神知道， Saya tidak tahu, saudara. 我不知道， Karena saya manusia biasa. 因为我是一个平凡的人。 Tapi Tuhan yang tahu. 但是是神知道的， Saudara, karena itulah jangan menyogok Tuhan. 所以千万不要回路你的神。 Jangan berusaha seolah kamu ingin menyogok Tuhan, seolah kamu rohani. 那么千万不要因为你很疏灵，所以你在那边想回路你的神。 Sekali lagi, manusia berdosa tidak ada yang rohani. 那么我再说，人是犯罪的人，所以没有一个属灵的。 Saya pun tidak rohani. 我也不是属灵的一个 Karena 人， saya manusia berdosa. 因为我是一个罪人， Karena itulah harus terus bergantung kepada Tuhan. 所以必须要全心的依靠神。 Amsal 21 ayat 1. 那么箴言书第21章的第1节， Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. 那么王的心在耶和华手中，好像龙沟的水， Dialirkannya kemana ia ingini. 那么水一流转的， Saudara, ini kata-kata firman Tuhan. 那么是神的话。 Salomo tahu. 那么所罗门知道， Dia diberi hikmat oleh Tuhan. 所以上帝就是给所罗门智慧。 Hikmat Tuhan itulah yang membuat Salomo tahu. 那么智慧的这个上帝使所罗门知道， Hati raja pun ada di tangan Tuhan. 那么王的心也是在耶和华的手中。 Jadi apa yang diingini oleh Tuhan itu yang terjadi. 那么呢，上帝所要的才能够发现的， Bukan yang diingini oleh raja. 才能够发生的，不是因为王的心需要愿意。 Sebab itulah saudara, saya ingat Yusuf di Mesir dan Daniel di Babel. 那么我记得在这个埃及的约瑟，还有但以理，在这个巴比伦的但以理。 Saudara, Yusuf itu menderita begitu banyak. 那么约瑟他受了那么多的苦， Sebetulnya dia mau dibunuh oleh semua 那么 saudara. 其实他的兄弟都要把他杀掉。 Tapi karena kalau nggak salah Ruben atau Simeon itu, jangan dibunuh, kasihan anak ini. 但是他的兄弟说：“不要把他杀掉，可怜他。 Ya, akhirnya Yusuf tidak dibunuh. ”只有约瑟没有把他杀掉， Tapi akhirnya Yusuf dijual 结果就把他卖掉了， jadi budak 成为奴隶。 di rumah Potifar. 那么在波提法的家里， Dia difitnah lagi di 那么又 rumah 在那 Potifar. 边受到这个回绑了。 Akhirnya dia di penjara lagi di penjara 结 Mesir. 果呢，他被关在监牢里面。 Yusuf menderita sekian belasan tahun. 那么10多年的时间，约瑟在埃及在那边受苦， Tapi akhirnya Yusuf sudah mendapatkan belas kasihan 但 Tuhan. 是因着约瑟他得着上帝的怜悯， Dia dilindungi oleh Tuhan. 上帝看顾保守他， Yusuf melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. 所以约瑟他这么做是因为他存敬畏的心而做， Akhirnya dia bisa menjadi orang kedua di Mesir. 所以他能够在埃及成为埃及的宰相。 Sampai akhirnya semua saudaranya takut. 造成了的兄弟都感到恐惧害怕了， Apalagi ketika Yakub sudah mati. 更尤其是当约瑟去世的时候， Wah, semua saudaranya berpikiran negatif.
当这个雅各去世的时候，所有的兄弟都对他害怕了。 Pasti Yusuf akan balas 那 dendam. 么约瑟一定在那边怀恨报复的， Balas dendam kepada. 他一定在那边报仇的。 Saudara, ternyata Yusuf tidak punya hati 但 yang 是约 demikian. 瑟没有这种要报仇的心， Sampai dia menangis. 直到他哭了。 Semua kejadian yang lalu. 那么过去所发生的事情， Karena Tuhan yang mengatur semuanya. 都是因为上帝在那边安排的。 Dan Yusuf punya kerelaan untuk menerima semua kejadian. 所以约瑟他有心甘情愿的心，接受一切的安排， Sehingga dia tidak boleh balas dendam. 所以他不可以在那边报仇。 Saudara, kita hanya bisa tahu kalau rencana Tuhan terbaik itu ketika semuanya sudah terjadi. 所以当一切已经发生的时候，我们就可以了解上帝的旨意。 Saudara, begitu pula dengan Daniel di Babel. 那么同样在这个巴比伦的这个但以理也是如 Saudara, 此。 Daniel dan 3 kawannya juga difitnah begitu 那 luar 么 biasa. 但以理和他的3个朋友也是受到回谤的， Menghadapi ancaman yang sangat mengerikan. 他们也是面对那么恐惧的恐吓， Dimasukkan ke gua singa. 就是把他关在狮子坑里面， Dimasukkan ke api yang 那 menyala-nyala. 么又把他们丢在火窑里面。 Tapi semuanya Tuhan selamatkan. 但是，一切上帝都已经救助了他们， Karena Daniel dan teman-temannya masih berguna bagi Tuhan. 因为但以理和的3位朋友，上帝都还是要用他。 Saudara, beberapa kisah di perjanjian lama di Alkitab. 那么在圣经里面有很多的例子， Tapi ini semua kisah-kisah yang kelihatannya berakhirnya sangat baik. 那么一切都是看起来有很好的结束的。 Tapi sekali lagi saudara-saudara jangan sekedar mau menginginkan cerita akhir yang baik. 但是千万你不要在那边想望得到的结局是好的结局的。 Di Alkitab juga ada cerita akhir yang tanda petik tidak baik. 但是在圣经当中也是有不好结局的情况发生。 Siapa itu? 他是谁呢？ Stefanus 就是史提凡， hanya dilempari batu. 所以他们用石头打他， Dia tidak diselamatkan. 他没有，上帝没有救他。 Sekali lagi saudara, orang Kristen itu mau egois betul. 然后我在说，基督徒很自私， Termasuk saya. 也包括我， Kita seolah-olah inginnya yang terbaik. 我们都是很希望有好的结局的。 Baik untuk saya. 对我来说有好的结局， Tapi seringkali kita tidak mau kalau ternyata itu berakhir kurang baik bagi 但是若 kita. 是不好的结局，我们都不想望得到的。 Saudara, Tuhan Yesus di akhirnya tidak baik. 那么我们看见我们的主耶稣在结局的时候，他也是不好的， Dia harus disalibkan. 他必须钉十字架， Dia harus menderita luar 他 biasa. 必须在那边受巨大的苦楚， Itu akhir yang tidak baik. 那是不好的结局的。 Dia dipermalukan. 他被羞辱， Anak Allah dipermalukan oleh manusia 上帝 berdosa. 的儿子被罪人羞辱，受罪人的羞辱。 Saya pernah khotbahkan, Tuhan begitu dipermalukan. 我们看见神受到那么大的羞辱。 Saudara ingat Tuhan Yesus disalibkan itu sampai ditelanjangi, tidak memakai sehelai kain pun. 那么你记得吗？主耶稣当他在十字架上的时候，他没有穿一样的衣服，没有一样的东西贴在他身上的。 Kalau kita melihat film-film, saudara, semua dikenakan kain, saudara. Nah, Makanya harus- ditutupin. 就是我们看影片，好像用布把它遮盖起来， Memang supaya itu semua kesopanan begitu, saudara. 那么是为着礼貌上的。 Tapi kenyataan pada zaman itu 但是在那个时代的情况呢， ditelanjangi, 是全身阔体体的， sehingga kita tidak pernah tahu. 所以我们都不明白。 Karena kita sudah biasa melihat film-film ataupun juga gambar-gambar ditutup dengan kain. 因为我们所看的画面都是看那些已经被用布把它遮盖起来的画 Sehingga 面， kita tidak pernah memahami dengan tepat Yesus itu sedang dipermalukan. 我们不能够真正的了解上帝受的那么大的羞辱， Yesus dipermalukan sedemikian, saudara. 他受了这么大的羞辱， Tapi dia masih bisa menahan diri yang begitu luar 他也 biasa. 是能够在那边持守忍受这一切。 Saudara, menurut manusia itu akhir yang tidak baik. 那么按照人来看，这个是不好的一个结局。
Itu puncak. 那么是大到高峰的。 Tapi Tuhan tahu 但是神知道， untuk mencapai kemuliaan. 那么为着要达到神的荣耀， Kayak itu Alkitab mengatakan dia direndahkan sampai sedemikian direndahkan. 所以他被降为卑，直到这么的卑微， Supaya dia dipermuliakan melebihi semuanya. 所以能够超过一切。 Saudara, itulah ajaran Alkitab. 那么这是圣经给我们的教训， Saudara, karena itulah saudara dan saya harus terpusat pada ajaran Alkitab. 所以我们今天你我必须要以圣经的教训为我们的主。 Ajaran apapun yang kelihatannya baik untuk egois manusia, 那么一切对我们的自私有益处的东西呢， itu harus disingkirkan. 我们必须要完全除掉， Karena itu tidak sesuai dengan ajaran 因 Alkitab. 为不是符合圣经给我们的教训。 Saudara lihat ini burung yang disebut plover emas Pasifik. 所以你看这个在 Pacific 那边的这个鸟， Burung ini hanya ada di Kepulauan Hawaii. 那么就在夏威夷才有的一只鸟。 Panjang burung ini dari ujung paruh sampai ujung ekornya hanya 25 cm. 那么它的这个从肺部到它的尾巴有25 cm， Ya, 公 jadi 里 cuma hanya satu jengkal tangan 25 kita. 公分了。 Ya, 25 cm. Tapi sudah burung ini bertelur di Alaska atau Siberia. 那么这个鸟呢，它在阿拉斯加那边生鸟蛋， Ya. Nanti ketika anak burung itu sudah menetas, 所以当它的这个小的这个鸟已经生出来的时候呢， kalau nanti sudah siap untuk terbang, 如果要起飞的话，能够开始起飞的话， pulang kembali ke Hawaii. 那么回到夏威夷， Jaraknya berapa? 那么要飞多少公里呢？ 4.800 km. 那么是4800万公里的， 4.800 km. 4800公分的路程。 Jakarta Banyuwangi Jakarta 4 kali. 那么是也加达到Banyuwangi 4次的路程， Bolak-balik 2 kali. 来回4次。 Non-stop terbangnya. 那么它一直就一直达到目的地才停下来， Terbang dari Alaska ke Hawaii non-stop 88 jam. 没有停下来，就是88个小时才抵达那个地方。 Burung ini. 那么这只鸟呢？ Jadi saudara kalau ngelihat ciptaan Tuhan, 若是你看上帝所造的， kayak itulah di dalam video sampai disebut sebagai divine journey, 那么是一个很特别的一只鸟， perjalanan ilahi. 就是上帝的作为的这个一 Manusia 只鸟， tidak bisa ngerti. 人不能够了解的。 Burung yang cuma panjangnya besarnya 25 cm, 那么只有这个25公分长的那个 beratnya 鸟， paling-paling cuma hanya sekitar mungkin berapa gram begitu. 那么可能只有几克的重量， Menempuh perjalanan 4.800 km. 所以它必须要飞那么远的路程4800公里， Tidak berhenti selama 88 jam. 而且88个小时不停的飞， Tidak boleh katakan tidak makan dan tidak minum. 而且可以说它不吃也不喝。 Saudara bisa 你能吗？ jalan dari sini ke mana ya? Ke Pakuan Mall sudah di Jadi Surabaya Barat. 所以你从这里到八姑西部那 Udah 边 ngos-ngosan. 已经喘气了。 Ini burung ini. 那么这只鸟呢？ Jadi kalau kita mengerti ketetapan Allah, 若是我们了解上帝所定的一切呢， saya percaya pada burung ini Tuhan sudah atur sedemikian 我相信上帝已经支配了这只鸟的全部， sehingga bisa menempuh perjalanan non-stop. 以至于它能够飞那么长的路程。 Masih banyak sudah. 还有很多其他的例 Masih 子， banyak sekali hewan-hewan. 还有很多的动物。 Tapi manusia bisa tahu itu ya. 但是人能够了解这些吗？ Kok bisa ngikuti burung itu ya? 那
么怎能够看见这只鸟在哪 Ya 边飞呢？ tentu karena manusia, tentu ini para ahli saudara yang mempelajari habitat burung. Ngeliatin satu-satu, aneh ya, diikutin mungkin. 那么呢，可能是专家特别研究得来的结果。 Hanya manusia tahu. 结果人才知道。 Tapi kenapa manusia bisa tahu? 那么为什么人能够知道呢？ Karena manusia dicipta menurut gambar Allah. 因为上帝是按照上帝的形象造的。 Manusia memang dikasih ilmu pengetahuan. 那么上帝赐给人智慧， Tapi Tuhan kasih itu apa? Dipelajari. 但是上帝给我们智慧是为要叫我们学习，叫我们学习， Bukan duduk-duduk. 不是在那边坐下来。 Duduk-duduk diamnya jadi bodoh. 那么，若是你单单坐在那里，你就变成傻瓜了。 Saudara dan saya dicipta oleh Tuhan bukan untuk duduk diam. 那么，今天上帝造你我，不是叫你在那边安静坐下来 Tapi 的， untuk bekerja. 而是叫你工作的。 Cari tahu semuanya. 那么，你要在那不断的寻求知道。 Itulah yang diminta oleh Salomo. Kasih aku hikmat. 是所罗门对我们的要求，给我智慧。 Saudara yang dikasih oleh 那 Tuhan. 么，主内亲爱的弟兄姐妹们， Itulah ketetapan Tuhan. 是上帝所定的。 Jadi ketetapan Tuhan itu luar biasa, tak terselami oleh kita 那 semua. 么，是我们不能够用我们的心了解的事情。 Begitu pula dengan hidup saudara dan 那 saya. 么，同样，今天上帝在你我的生 Tak 命里面 terselami. 是不能够无法了解的。 Saudara dan saya harus hidup dekat dengan Tuhan. 所以，今天你我必须亲近神， Supaya kita perlahan-lahan diberi hikmat oleh Tuhan. 让我们不断的让神给我们智慧， Mengerti rancangan Tuhan. 了解上帝的计划。 Saudara, rancangan besar Tuhan itu pasti terjadi karena ketetapan Tuhan. 那么，上帝的大计划一定要实现的，因为是上帝所定的。 Ketetapan Tuhan itu mutlak. 那么，神的这个界定是很界对的。 Dari Alfa sampai Omega. 那么，他是阿拉法欧美加的神。 Saudara, jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan nanti Tuhan akan memperbarui langit dan bumi. Itu Alfa dan Omega. 那么，上帝创造了宇宙万物，天地。那么以后也是要叫这个天地成全，这个是阿拉法欧美加创始成终的 Tuhan 神。 sudah mengatakan dalam Alkitab. 那么，上帝已经在圣经里面讲述 Dunia 了。 akan berakhir. 那么，世界要结束， Yaitu dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. 就是借着主耶稣第二次到来。 Saudara dan saya orang Kristen harus siapkan diri. 所以，今天你我必须在那边预备我们每一个人的心。 Kapan Yesus datang kedua kali? 那么，主耶稣第二次来什么时候 Saya 来 tidak 呢？ tahu. 我不知道， Tapi Alkitab mengajarkan 但是圣经教导我们， ketika terjadi peperangan, 所以当有战争发生的时候 ketika，terjadi banyak bencana alam, 所以当这个灾祸开始出现的时候 ketika 呢， manusia tidak peduli lagi kepada kebenaran, 所以当人不再了解真理的时候， ketika kasih manusia menjadi semakin pudar dan menipis, 那么当人的爱已经慢慢的减退的时候， ketika manusia tidak lagi menghargai moral dan etika, 所以当人在那边不再尊重一个人的道德行为， itulah tanda-tandanya. 那么那就是一个记号了。 Tanda-tanda itu sudah semakin nampak jelas di zaman kita. 所以在现在的时代，你岂不是看得很清 Tapi 楚 saya 吗？ tidak tahu orang Kristen betul-betul siap nggak menanti kedatangan Yesus 但 yang 是我 kedua. 不知道你们是否预备你们的心来 Saya tidak tahu Yesus kapan 迎见 datang. 主耶稣第二次再来，什么时 Tapi 候我们不知道。 tanda-tanda itu semakin kelihatan. 但是这个真相已经开始出 Kita 现了。 semakin mau takut kepada Tuhan atau 我们 tidak? 现在要更加的敬畏神吗？ Kita semakin mau mempelajari firman dan melakukan firman atau 那 tidak? 么你要不要在那边不断的遵守神的话吗？ Saudara, rancangan Tuhan kepada Israel jelas. Tanah perjanjian, tanah Kanaan. 那么上帝对以色列人的计划很清楚的，就是给他们一个迦南美地， Diberikan kepada Israel sebagai milik pusaka. 给以色列人这个迦南美地成为他们的宝地， Supaya lewat bangsa Israel ada damai sejahtera, ada shalom. 让以色列人他们拥有平安。 Tujuan Tuhan jelas kok untuk damai sejahtera. 那么上帝的计划很清楚的，就是为做平安。 Kalau saudara mengatakan Israel sekarang平安enggak? 若是你现在说以色列现在平安吗？
Nggak bingan, saudara. 现在没有平安啊， Wah, bom terus menerus 那 bom. 么到处有炸弹在那边爆炸。 Dulu di zaman Israel sebenarnya Tuhan ingin damai sejahtera. 那么其实上帝对他们的计划是要他们平安的。 Itu kalau mau melihat aturan Taurat Musa, 那么若是你要看摩西所定的 sampai hidup sesama Israel, 那个这道 sorry， antar sesama Israel, 那么以色列民族之间的关系呢， termasuk kepada orang asing. 也包括与外族人的关系。 Itu Tuhan katakan, kepada orang asing, hai Israel, kamu perlakukan dengan baik. 那么上帝也吩咐他们，对那些从外地来的，你要好待他们。 Karena kamu pun dulu orang asing di Mesir. 那么你要记得，你们过去在埃及也是成为奴隶 Itu 的， jelas di kitab Keluaran dan kitab Ulangan. 在出埃及记还有这个生命记在那边有讲述这个事情的。 Ada sebagian dilaksanakan, 有的已经遵守了， tapi tidak semuanya. 但是没有完全遵守。 Tapi sekarang, 现在怎样子呢？ wah sekarang perebutan. 那么现在在那不断的抢， Kalau bisa warga asing disingkirin semua. 就是要把那些外族完全去 Tidak 掉。 melaksanakan firman Tuhan kok. 他们没有遵守神的话， Karena apa? Kebanggaan, saya bangsa pilihan. 因为他们就是以自己自豪，我是上帝的贤民， Ketetapan Allah, 是上帝所定的， kamu tidak boleh menyangkalnya. 你不能够违反神， Itu bukan rohani, saudara. 那不是属灵的， Itu rohana. 那么是糟糕的一面， Ya, itu hal yang celaka sekali. 是很糟糕的一面。 Menaati dan melaksanakan firman Tuhan itulah alat mewujudkan shalom. 那么遵守神的话，就是表示说你在那边实现这个平安。 Itulah dinamika rohani kita, kehidupan rohani 那么 kita. 是我们每一个人的生命当中的一个生活的动态。 Jadi saudara, rencana Tuhan terhadap saudara dan saya 那么今天上帝对你我的计划呢， pasti baik. 一定是良善的。 Tapi baiknya itu bukan menurut saya, 但是他的良善不是按照我来看 bukan 的， menurut saudara. 不是按照你的看法的， Tapi baiknya itu menurut mata Tuhan. 也是按照上帝的看法而看的。 Itulah seorang hamba Tuhan 所以一位神的仆人 bernama Elizabeth George. 叫 Elizabeth George。 Allah punya rencana bagi saudara 那么今天上帝对你我有一个计划， dan rencananya itu baik. 那么上帝的计划都是良善的， Sebab Tuhan itu sendiri baik adanya. 因为神自己他也是良善的神， Dia sama sekali tidak pernah berpikir ataupun melakukan yang jahat. 他没有做任何恶的意念， Ini Tuhan. 那就是神。 Nah, seharusnya saudara saya itu bersumber pada pikiran Tuhan. 那么应该我们以神的这个想法，来自于那个想法的， Bukan bersumber pada pikiran 这 kita. 是来自于我们的想法的。 Itulah kepada Yeremia Tuhan mengatakan itu. 所以就在耶利 mengatakan 米 itu 书， ya. 上帝对他们说 Rancanganku adalah terbaik. Rancanganku bukanlah rancanganmu. 那么我所赐的意念不是你的意 Karena 念， Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. 因为上帝给我们前途有良善的计划。 Karena Israel dibuang ke Babel. 因为以色列民族被放逐到巴比伦， Dianggap seolah-olah aduh ini tidak baik bagi mereka. 那么好像对他们来说不太好了。 Tapi Tuhan mengatakan kepada Israel lewat Yeremia, 而是透过耶利米，上帝对他们说 Aku memberikan rencana yang baik bagi：“ 那么 kamu. 我赐给你们的意念是良善的意念。 Kan itulah saudara John Milton dalam bukunya Paradise Lost. ”所以在他他在所著的一本书里面说 John Milton ya. ，John Milton， Paradise Lost ya istilahnya Taman Eden yang terhilang. 所以呢已经死去的这个伊甸园。 John Milton coba membandingkan kejahatan dalam sejarah umat manusia. 那么他在那边跟人的历史在那边做一个比较， Seperti tumpukan kompos. 那么就好像这个堆积的垃圾一样。 Ya, tumpukan semua barang-barang campuran bahan-bahan yang busuk.
那么是那些无谓肮脏的这个垃圾堆成的。Kotoran-kotoran burung semuanya yang busuk-busuk. 那么全部发臭的那些垃圾。 Ya, saudara tentu bukan bukan namanya kotoran seperti sampah plastik dan sebagainya, bukan. 那么不是好像现在的垃圾这个纸啦，还有其他的，不是的。 Tapi saudara, misalnya daun-daun, buah-buah, semua yang busuk-busuk. 是那些已经发臭的、已经坏的这个东西， Termasuk kotoran-kotoran makhluk hidup lah. 也包括人的脏物。 Saudara, ketika semua kotoran itu dicampur, 所以当我们把这些粉把它掺杂起来的时候， itu baunya busuk. 那么它的味道是很臭的。 Tapi ketika itu dalam proses, 但是当它在塑造的过程的时候， lama-lama itu kompos itu menjadi baik. 那么最后呢，就会成为一个肥沃这个肥料了。 Kota Surabaya itu membuat itu loh, saudara. 那么现在泗水在那边造这个肥料了， Untuk nantinya menjadi tanaman-tanaman. 是为着用来这个植物用的。 Kompos itu nanti akan dipakai untuk membuat tanaman-tanaman, membuat kota Surabaya menjadi indah. 那么这个肥料会造成泗水城市成为一个美的城市了。 Itulah cara Tuhan. 那是上帝的方法。 Semua kejahatan apapun 那么一切的恶行， di dunia ini 在这个地上的恶 yang 行， dilakukan oleh manusia, 人所做的， sejahat apapun, 那么不论是怎样的恶， bagi Tuhan nantinya diatur sedemikian menjadi kebaikan. 那么一切上帝都要安排成为上帝的美善的。 Kayak itu John Milton mengatakan, itulah salib Yesus. 那么从梅尔顿就是如此说，那就是耶稣的十字架。 Kejahatan yang begitu dahsyat dari orang-orang Romawi 那么罗马人的一切恶行， yang menyalibkan banyak manusia-manusia. 那么这个已经把很多人定了 Menurut 十字架。 keadilan mereka, 那么按照他们的公平， ini orang jahat ini harus dimusnahkan 那么这些民主是坏的，要把它灭绝的， supaya kapok 让他们活该， disalibkan. 让他们也可以在那边被钉十字架的。 Tapi apakah orang jahat berkurang? 但是是否造成这样的事情，造成恶人减少 Orang 吗？ jahat berkurang? 有减少吗？没有的。 Saudara, itulah yang dipakai oleh Tuhan. 那么是上帝所用的也是如此， Di mana anak Allah disalibkan. 就是上帝借着人子被钉十字架， Kejahatan yang luar biasa itu 那么一切的恶行呢， akhirnya menjadi kebaikan. 那么结果成为好处给我们， Kebaikan untuk keselamatan saudara dan 给 saya. 你我带来好处，就是给你我救恩。 Ketika melihat kejahatan salib itu, 当你看见十字架上那一些恶行的时候， ketika saudara dan saya merenungkan anak Allah yang dijahati begitu luar 所以 biasa, 当你在那边思想他们那么的恶待人子的时候， ketika Roh Kudus bekerja dalam hati saudara 所以 dan 当 saya, 圣灵在你我心中工作的时候， membuat saudara dan saya menjadi sadar, 造成了我们领会了、 bertobat, 悔改了， menerima Yesus. 接受耶稣。 Anak Allah yang sebetulnya begitu baik, 那么人子他应该是那么好的一个人子， dijahati begitu luar 但是 biasa. 他们那么的恶待他。 Tapi bukan karena saudara dan saya mengatakan, aduh kok nggak tega ya. 岂不是今天我们常常说我们不忍心看见了？ Bukan. 不是的， Tapi karena roh Tuhan bekerja dalam diri 乃 saudara dan 是 saya. 上帝要在你我的心中工作的， Sehingga berubah, 以及我们的心能够受 diubah 改 oleh 变， Tuhan. 被上帝所改变， Sehingga kita sadar, 让我们领会， saya tidak mungkin melakukan kejahatan. 我不可能再作恶了， Saya tidak mungkin menyalibkan anak Allah kedua 我 kalinya. 不再把主重钉十字架了。 Saudara dan saya tidak mungkin punya nurani untuk menyalibkan anak Allah 你 kembali. 再也没有这个良心，要把主重钉十字架。 Tapi bukan karena saudara dan saya itu baik, 但 bukan. 是不是因为你我好， Tapi karena Tuhan yang mengubahnya menjadi baik.
但是是上帝改变我们的心，使我们的心成为好的心。 Sehingga yang baik itu Tuhan. 所以好的是神， Bukan karena saya yang 良 baik, 善的是神，不是我， tapi karena Tuhan yang baik. 乃是因为神是良善的神。 Dari sinilah sudah kita Sorry. terus mau bergantung pada Tuhan 所以 yang 从 baik. 这里，让我们不断的学习来信靠我们的神。 Sehingga apapun rencana Tuhan, 所以上帝对我们的任何计划， itu pasti yang terbaik. 一定是最良善的。 Kita terima dengan penuh kerelaan. 我们带着心甘情愿的心来 Tapi 接 kita 纳 mau 他。 bergumul terus mengerti Asal rencana Tuhan. 我们不要不断的在那边挣扎，更加的了解神的计划。 Yosua telah menjalankan semua. 那么约书亚他已经做了， Saudara dan saya masih belum, 今天你我还没有做， karena umur kita belum selesai. 因为我们的年岁还没有 Apa rencana 完备。 Tuhan bagi kita? 上帝对我们的计划是什么呢？ Mari kita gumuli bersama 让我们不断的挣扎， supaya rencana Tuhan itu terjadi yang Terang. terbaik untuk kita. 神的计划成为良善的计划 Mari 实现。 Kita berdoa. 我们祷告， Berkatilah firman-Mu Tuhan, 神啊，求你祝福你的话语， supaya kami mengerti dengan baik. 使我们好好的了解。 Rancangan Tuhan itu baik, 那么神的计划是良善 karena 的， ketetapan Tuhannya baik. 因为神的所定的都是好的。 Dan rencana Tuhan tidak pernah memikirkan sesuatu yang jahat atas 那么 kami. 神的计划没有做任何恶的事情， Demi kebaikan kami. 是为着我们身上的好处。 Tapi baik bukan karena karena kami menilainya baik, 但是好不是我们看为好的， tapi karena Tuhan yang menilai baik. 乃是因为上帝看好的， Itulah yang kami inginkan ya 这 Tuhan. 是我们心所愿的， Sehingga kami penuh dengan kerelaan 使我们带着心甘情愿的心， menjalankan rencana Tuhan yang baik. 那么呢，遵守上帝的美善的计划。 Dengar doa kami 求你垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。